Viral hari ini mengenai penipuan badal haji di Mekah. Kalau korang nampak ni antara nama-nama badal haji. Kita nampak Malaysia. Lepas dia baca je, saya dah berada di Arafah sekian-sekian dan saya tengah buat haji untuk ni, dia akan koyak kan. Lepas tu katanya dia orang akan ambil pula gambar dengan nama yang baru. Satu orang tu berapa orang dah. Jadi ni ke badal haji yang murah tu? Ni banyak kertas-kertas ni semua nama-nama jemaah badal ni. Ada Indonesia, Malaysia banyak sebab ni. Ni pun ada, tak tahulah, dia kadang ada nama travel. Mamat ni rasa dah berapa kali dah dia ambil dah, muka dia saja. Adalah dekat 2-3 nama dah saya nampak. Dia ambil muka dia saja. Saya tengah buat badal haji untuk sekian-sekian. Ni semua ni. Thailand pun ada ni. Nauzubillah. Dah dekat 2 jam dah kita nampak. Tengok siap ada envelope. Satu orang. Tu yang Malaysia tu. Lepas tu habis tu dia akan renyuk. Lepas tu dia akan tukar pula kertas baru. Saya terpaksa ambil jauh-jauh ni sebab risau dan keselamatan. Ini dia swipe dulu sikit-sikit. Phone lain pula. Depan ni ada, depan situ ada. Kita siap buat ni lagi. Kumpul dulu fikir apa plan lepas ni. Siapa pula giliran lepas ni. Tengok. Sambil isap ukur tuan-tuan. Baca badan nama. Yang belakang sana pun tak habis-habis lagi. Berapa banyak dah kertas. Cuba bayangkan kalau semua negara-negara di Asia dia orang ambil. Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia. Dalam pasar pun masih lagi membacakan nama. Orang ni niat jam berapa ni? Masih tua pun pegang kertas nama. Subhanallah. Sampai waktu asar. Brunei pun ada, insya-Allah. Seseorang yang melakukan haji tetapi mengambil gambar berkali-kali dengan tulisan nama orang yang berbeza dan mengatakan dia telah pun melakukan badal haji bagi si fulan. Hakikatnya seorang sahaja yang melakukan haji untuk nama yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dah klik video ini. Sahabat semua, apa khabar? Moga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Sekarang ini kita berada di bulan Zulhijjah, iaitu bulan untuk orang melakukan ibadah haji. Dan haji ini merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib ditunaikan bagi yang mampu. Kalau tahun lepas viral agensi travel scam penipu yang menipu ratusan orang bakal jemaah haji di Malaysia, dah bayar pun tetapi tidak dapat pergi ke Mekah dan duitnya pun dah lesap. Tahun ini pula kita dapat tengok sendiri keadaan penipuan mereka yang menawarkan badal haji dengan harga yang murah yang dilakukan oleh agensi-agensi travel ataupun individu yang tidak bertanggungjawab. Untuk pengetahuan semua, badal ini bermaksud ganti. Kiranya haji gantianlah dilakukan untuk mereka yang tidak sempat melakukan haji disebabkan uzur ataupun dah meninggal dunia. Maka hari ini kita dapat saksikan nama jemaah badal haji bersepah bagaikan sampah dibuang merata selepas mereka dah selesai mengambil gambar. Mereka tidak hiraukan ada kalimah Allah di kertas tersebut ataupun sebagainya. Mereka tidak kisah menipu, mereka tidak hirau di tanah suci melakukan dosa. Mereka dah buta dengan duit yang nilainya sedikit. Cuba bayangkan seorang jemaah haji melakukan haji cuma sekali tetapi bergambar dengan nama badal haji sehingga berpuluh-puluh orang. Habis bergambar maka dengan nama tersebut dikoyak dan dibuang merata. Bagaimana mungkin seorang jemaah haji boleh melakukan haji sampai berpuluh-puluh kali? Adakah dia melakukan 6 rukun haji yang secara ringkasnya antaranya ialah yang pertama ihram, niat ihram, kena pakai ihram dahulu.
dan kita niat ihram di miqat, maka ni bila ada niat maka haramlah baginya melakukan segala perkara-perkara yang diharuskan sebelumnya. Yang kedua, wukuf di padang Arafah dilakukan pada 9 Zulhijjah setelah matahari terbenam dan berakhir ketika terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Wukuf bermaksud berhenti serta diam dan dilakukan dalam suasana yang tenang. Yang ketiga, tawaf. Tawaf dilakukan setelah pulang daripada Mina pada 12 atau 13 Zulhijjah ataupun setelah selesai melakukan wukuf di Arafah. Tawaf ini dilakukan dengan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dengan keadaan yang sesak. Yang keempat, sa'i, jalan ataupun berlari anak daripada Safa ke Marwah sebanyak 7 kali dengan suasana yang ramai orang. Yang kelima, tahallul ataupun bercukur, paling kurang pun 3 helai rambut. Setelah dia melakukan 5 perkara tersebut, yang keenam adalah tertib pada kebanyakan rukun. Ini adalah rukun haji dan ada lagi perkara-perkara wajib haji yang kena dilakukan. Jika tidak dilakukan maka akan kena dam. Maka logika seseorang melakukan rukun haji itu berpuluh-puluh kali dalam satu masa dengan mengatakan ia telah pun melakukan badal haji sambil silih berganti nama-nama almarhum yang diniatkan oleh keluarga-keluarga mereka untuk melakukan badal haji, tetapi dilakukan dengan tidak bertanggungjawab. Itu namanya bukan badal tetapi bedal. Mereka-mereka ini berada di tanah suci tetapi mempermainkan ibadah, mencuri duit orang lain yang mengharapkan sudah pun melakukan tanggungjawab kepada orang tuanya, menipu orang dengan mengatakan dah selesai melaksanakan tanggungjawab badal haji tetapi sebenarnya tidak. Mereka hanya nak mengambil wang semata-mata, melakukan sampah dan kekotoran di tanah suci. Semudah itu harapan dan niat seseorang dipermainkan oleh mereka. Malah ianya dijadikan perniagaan oleh mereka. Mereka melakukannya bertahun-tahun. Mangsanya bukan hanya sahaja di Malaysia, tetapi Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura dan lain-lain. Kalau video saya sebelum ini orang Afrika memukul mayat yang dah mati disebabkan berhutang sebelum dikebumikan kerana rasa tidak puas hati hak mereka belum dikembalikan, bagaimana pula kalau skamer ni menipu orang awam, mengambil hak mereka, menzalimi mereka orang lain, maka orang lain yang menjadi mangsa ini semestinya juga tidak berpuas hati. Mungkin buat masa sekarang skamer-skamer ini terlepas, tetapi di akhirat nanti skamer ini tidak dapat lari ke mana-mana. Sahabat semua, rukun Islam yang kelima ini pastinya akan menjadi cita-cita setiap di antara kita untuk melakukannya. Mungkin sahaja di kalangan kita yang kurang berkemampuan dan ada yang sampai meninggal dunia pun tidak dapat pergi juga ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji. Benarlah apa yang dianjurkan oleh Islam, menunaikan haji hanya bagi mereka yang mampu, dan bagi mereka yang telah meninggal dan tidak mampu untuk melakukan haji, mereka melakukan badal haji untuk mereka yang dah tiada pun. Tapi hari ini mereka juga kena tipu, diambil duit dan tidak amanah dalam melakukan badal haji. Lalu pada tahun 1920-an 30-an, jemaah haji daripada Nusantara pergi menunaikan haji dengan menaiki kapal laut yang kadang silih berganti, membawa bekalan yang banyak disebabkan perjalanan yang panjang 3 sampai ke 6 bulan barulah sampai ke Mekah, dan juga pelbagai cabaran bahaya yang dihadapi, dan bila meninggal di dalam perjalanan, mayat akan dihumban di laut disebabkan tidak ada tempat pengebumian. Orang-orang dahulu berjuang untuk menunaikan ibadah haji, iaitu rukun Islam yang kelima, dan pelabuhan yang terkenal pada ketika itu untuk membawa jemaah haji adalah di Aceh, Indonesia, sehingga diberi nama Serambi Mekah. Haji pada zaman dahulu ini merupakan ibadah istimewa kerana disertai dengan perjuangan, dengan perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, sebuah perjalanan antara hidup dan mati. Ahli keluarga pun pada ketika itu pasti akan menangis bila ada yang pergi menunaikan haji kerana belum tentu ia dapat kembali, dan bila kembali akan diberilah gelaran haji ataupun hajah, dan gelaran itu cukup istimewa bagi mereka yang dapat menunaikan ibadah haji. Tapi hari ini kita hanya memerlukan 8 ke 9 jam untuk sampai ke Mekah, dan orang yang pergi haji sekarang pun dah ramai, yang muda-muda pun ramai. Meskipun begitu, tetap ramai juga yang tak mampu pergi, dan giliran menunggu untuk ke sana pun sangatlah lama. Jadi sahabat semua, sama-sama kita niatkan semoga ibu ayah kita dapat pergi ke sana, dan semoga kita semua juga yang mampu untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Buat para skamer, penipu, berhentilah dan bawa-bawalah bertaubat. Duit yang kamu tipu itu pasti akan habis, akan tetapi beban penipuan kamu akan bersama dengan kamu sehinggalah hari akhirat. Apalah sangat uang ringgit yang kecil nilainya berbanding balasan di akhirat nanti. Hari ini skamer dah tidak ada rasa takut lagi. Panggilan penipuan pun sering kita hadapi hari-hari. Walau bagaimanapun, percayalah, setiap mereka yang dizalimi pasti Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Jadi sama-sama beringat dan berhati-hati. Jika ada tawaran badal haji yang serendah 1,500 sampai ke 2,000, itu adalah skamer penipuan. Mereka menjadikan agama sebagai bisnis perniagaan mereka yang untungnya tidaklah banyak.
Jadi cukup sekedar itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.